الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين وجعلها ركنا من أركان الدين وأمر أمته بالمحافظة عليها في كتابه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu, memahami kalam Allah, menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti penjelasan daripada para ulama yang mu'tabar. Maka dengan cara ini insya-Allah kita akan selamat di dunia daripada terjebak dengan ajaran-ajaran sesat yang menyeleweng daripada Alkitab was Sunnah. Selamat kita di akhirat daripada terjerumus ke dalam neraka wal-iyazubillah. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 16 hari bulan Rajab 1443 bersamaan dengan 18 Februari 2022, kita bincangkan tentang kefarduan solat 5 waktu dan mencapai kesempurnaan solat. Alhamdulillah, sebahagiannya telah dibincang dalam siri yang lalu. Maka kita sebagai seorang Muslim sentiasa diperingatkan, sentiasa diulang kaji, dimuhasabah, supaya amalan kita, ibadat kita, solat yang Allah Ta'ala perdukan ke atas kita ini adalah dijaga dengan sempurna dengan SOP syariat yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, wasallu kama raaitumuni usalli. Kamu salatlah sebagaimana mu tengok aku salat. Kita tak tengok Nabi salat, tetapi sahabat-sahabat Nabi, Malik dan lain-lain lagi, para sahabat yang mulia, mereka yang melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menukilkan kepada kita dengan mulutnya dan juga dengan perbuatan. Sehingga Malik ni, bila dia pergi mana-mana kampung, dia minta orang berkumpul di masjid. Inni usalli bikum salatan, aku nak salat di sini sebagaimana salat yang aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Detail para sahabat menceritakan kepada kita. Kemudian imam-imam hadis telah memain peranan yang besar, menukilkan dengan sanad mereka, dengan riwayat yang sahih di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain imam di dalam Kitabus Salah, kitab yang menukilkan riwayat-riwayat tentang salat. Maka para jemaah sekalian, mencari kesempurnaan salat sudah pasti di sana ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada fardu, ada sunat yang perlu kita kena buat. Kemudian apabila kita nak laksanakan pula, kita laksanakan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu pada zahirnya. Adapun pada batin, maka khusyuk dan tunduk hati ketika melakukan solat ini adalah merupakan perkara yang besar. Sebab apa? Khusyuk itulah dia panggil lub, isi kandungan solat duduk di situ. Maka para ulama telah meletakkan bahawa beberapa perkara yang mesti kita kena buat untuk meraih kemanisan, kesempurnaan solat itu, iaitu memahami bacaan-bacaan solat, mengetahui pergerakan solat, dan juga bersihkan jiwa kita daripada dosa dan maksiat, dan juga bersihkan makan minum kita daripada kotoran, sama ada kotoran yang berbentuk dosa ataupun makanan itu sendiri yang tidak bersih. Para jemaah sekalian, maka Allah SWT telah peringatkan kepada kita bahawa solat ini adalah merupakan tanggungjawab, suatu kefarduan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di antara sifat-sifat orang yang berjaya dan beruntung itu ialah orang yang memelihara solat, orang yang menjaga solat mereka. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Para jemaah sekalian, solat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sembahyang adalah tiang agama, wa amuduhus salah. Agama tidak akan berdiri tegak tanpa tiang. Dalam hadis Muaz yang panjang radhiyallahu anhu, Muaz telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beri jawapan yang panjang. Di antara jawapan, Rasul amri al-Islam wa amuduhus salah wa zirwatu sanamihil jihad. Kepala segala urusan kita ni Islam, tiangnya solat, puncak kedudukan tinggi al-jihad. Rawahu Tirmizi. Maka sesiapa yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, berarti dia meruntuhkan bangunan agamanya. Sembahyang adalah awal amalan yang akan dihisap di hari akhirat. Jika sembahyang baik, dia akan selamat dan beruntung, dan sekiranya rusak maka rugilah dia. Jika ibadat sembahyang telah hilang dari agama, berarti tidak ada lagi yang tersisa dari agama. Sembahyang adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kepada umatnya sebelum wafat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-Khalifah, Amirul Mukminin, pernah menulis kepada gubernur-gubernurnya memberi peringatan. Di antaranya katanya, di antara urusan kamu yang terpenting ialah solat. Menjaga negeri, ekonomi penting, tapi jaga solat terpenting. Sesiapa yang memelihara sembahyangnya maka terpeliharalah agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka kewajipan selainnya lebih mudah ditinggalkan. Maknanya kalau orang tak solat tu, hak lain tu nampak mudahlah bagi dia. Dalam hadis lain, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah, ad-Darimi dan lain-lain, Nabi SAW mengatakan, man hafaza alaiha, siapa dijaga solat maka dia akan dapat baginya cahaya, hujah dan kelepasan pada hari kiamat. Siapa yang tak jaga solat, dahlah dia hidup dalam keadaan gelap, tidak ada hujah. Pada hari kiamat dia akan diseksa bersama dengan mendiang Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa sahahahu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Maka kita mengatakan bahawa solat itu adalah rukun yang penting. Perjalanan hidup manusia tidak sempurna tanpa solat. Tetapi yang kita bimbang hari ini, kecuaian kita dalam melaksanakan solat. Saya solat lah, tapi di akhir-akhir waktu.
Saya solat tidak berjamaah, seorang-seorang diri. Saya solat begitu saja. Orang Kelantan kata lorak-lorak je solat. Maka inilah yang kita kena ingat, yang kita kena ambil berat para jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi kita sebagai ketua keluarga, bapa, suami, mesti bertanggungjawab dengan orang-orang di bawah tanggungan kita, supaya kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil taqwa. Artinya, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah keluargamu. Manakala kita ni bapa, jaga keluarga, jaga isteri, jaga anak-anak cucu. Ahlaka, kalau kita ketua, rakyat kita, kita pemimpin, orang di bawah jagaan kita. Perintah apa? Bis-salah, jaga salat. Wastabir 'alaiha. Tengok Allah Ta'ala naskan dalam ayat ini, wastabir, hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya, tekun sabar mendidik anak-anak supaya salat. Kadang-kadang seorang bapa ibu mengeluh, 4 kali pergi gerak kejut anak, tak bangun lagi. Pergi buka lampu, tutup semula. Buka pintu, tutup balik. Orang dah komak dah, baru nak bangun. Macam-macam kerana sabar. Yang tak tahannya, dia celek mata balik ke mak dia tu. Orang tua ni kacau, orang nak tidur. Allahu Akbar. Sabarlah ibu, sabarlah bapa. Ini tanggungjawab kita. Allah kata apa? La nas'aluka rizqan nahnu. Kami tidak minta rezeki dengan kamu, aku yang beri rezeki kepadamu. Allah kata, wal aqibatu lit taqwa, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha 132. Jadi para jemaah sekalian, dengan itu jangan mengambil mudah dan meringankan kewajipan salat. Tuah hidup, kejayaan dan keberkatan adalah sangat bergantung kepada mendirikan salat. Jangan sekali-kali mengingkari dan mempersenda-sendakan kewajipan sembahyang, kerana boleh menyebabkan menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam menurut kesepakatan ijma' para ulama. Kalau kita suruh dia solat, dia main-main. Maya buat apa? Rugi masa orang nak tidur. Maka orang ni kita kena tanya khabar. Istitabah. Kalau dia engkar, kufur. Kalau tak engkar, fasik. Dua hukuman yang berat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian pemisah antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Sesiapa yang meninggalkan salat tanpa uzur, maka dia menjadi kufur. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ni panjanglah huraiannya. Ada kata kalau dia engkar, tapi hadis ni itlaq gitu je, tak salat kafir. Allahu Akbar. Maka ada 5 salat yang Allah Ta'ala perdukan ke atas hamba-hambanya. Sesiapa yang mengerjakannya dengan tidak mengabaikan sedikit pun, jaga sengoti solat, dengan sedikit pun tidak meringan-ringankan hak-haknya, maka baginya janji di sisi Allah, iaitu akan dimasukkan dalam syurga. Allah Ta'ala perintah kepada kita, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah kamu akan salat dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua secara berjamaah bersama-sama orang-orang yang rokok. Maknanya ayat ini surah Al-Baqarah 43 mengajak kita supaya solat berjamaah. Mari kita rokok bersama di masjid, mari kita rokok bersama di sujud bersama di solatul jamaah. Hari ini solat jemaah masih lesu, masih lagi tidak bermaya.
Kalau nak kata hari Jumaat ni ramai kan, sebab surau-surau yang kecil-kecil tawak solat Jumaat, tidak dibenarkan. Kalau kita pergi melawak tengok, berapa orang ya ada kat surau dekat rumah awak tu? Berapa orang je? Nak banding dengan penduduk di taman kita ni, berapa ramai? Sekitar masjid kita ni ada berapa taman? Waktu kita banci tanah kubur baru ni, kita tahulah berapa taman ada, berapa penduduk ada. Tapi bila kita pergi melawak di masjid, di surau, di balasah, peratus terlalu rendah kalau nak bandingkan dengan penduduk yang ada. Itu pun kita ambil ketua keluarga. Maka para jemaah sekalian, masuklah diri kita ke dalam qafilatul khair, ke dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang jujur dengan Allah, tunaikan solat dengan sempurna, meriahkan rumah-rumah Allah dengan salatul jamaah. Jangan hanya pandai meriahkan kedai kopi, tempat berbual-bual, tapi kita tidak meriahkan di tempat Allah nak tengok kita berada setelah azan. Para jemaah sekalian, dalam suasana negara kita yang masih dilanda Covid, maka sama-samalah kita mengambil perhatian, sentiasa berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Banyaklah melakukan amal ibadat, meninggalkan maksiat. Jangan sekali-kali tinggal salat. Hindarilah memakan makanan yang haram, salah guna dadah, ambil rasuah, makan riba, tipu orang, makan makanan tanpa izin tuannya, ataupun memakan makanan yang tidak dipastikan halal bahan-bahannya. Hendaklah sentiasa memohon ampun dan taubat, serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan Covid dengan cara-cara yang telah pun digariskan. Walaupun itu satu usaha ikhtiar, tetapi kita tidak boleh lari daripada usaha. Kemudian aqil wa tawakkal ala Allah, kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hendaklah kita sentiasa bertakwa. Perbincangan kita hari ini menarik kerana dia menjadi tonggak kepada seorang muslim, iaitulah menjaga solat, mendirikan solat, memastikan semua keluarga kita bersolat. Jangan ada suami yang tak tahu isteri dia tak solat. Dia kata saya uzur berapa hari. Dia ada tempo. Kena belajar bahid dengan ifah ni. Kalau tidak, yang kelentun dia orang kita. Kena belajar. Bapa kalau ada anak perempuan kena belajar bahid. Berapa hari anak kita boleh tinggal solat bila mari haid. Kemudian lebih daripada limit yang dibenarkan. Kalau dia kata dia tinggal lagi, bermakna ayah dia telah digoreng oleh budak-budak ni dengan mudah, sebab kita tak belajar. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.